Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar Ustaz? Alhamdulillah, dengar. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ingin alu-alukan kepada semua yang melihat program ataupun live Instagram Dejani Almanu Sugar, share mana-mana yang boleh ajak kawan ke untuk lihat program yang baik dalam bulan Ramadan ini. Saya bersama lagi sekali dengan Ustaz Azra'i Abdul Wahab, iaitu juara Qari pada tahun 2018, Ustaz. Kalau tak silap saya. Ya, 2018. 2018 di Kuwait. Ustaz akan memperdengarkan bacaan beliau dengan taranum dan lenggok-lenggok lagunya, dan saya akan baca untuk bagi terjemahan lah tafsir dalam ayat yang tersebut. Saya nak umum sikit buat pengumuman pada hari untuk sembang bersama Amin Idris. Kita ada dua lagi program bersama beliau sebenarnya. Saya tengok ada Ustaz Kazim alias Untuk sembang Ramadan kita ada dua lagi, iaitu bersama Ustaz Haryanto pada hari Selasa 26 April 2022 pada pukul 12 tengah hari, dan yang terakhir kita bersama dengan Ustaz Kazim Ilyas pada hari Jumaat 29 April 2022. Ini live di Facebook. Siapa-siapa yang nak tengok apa yang kita sembang untuk sajikan dalam bulan Ramadan, boleh follow dekat Facebook Amin Idris. Saya alu-alukan sekali lagi selamat datang Ustaz Azra'i Abdul Wahab dengan adik Ahmad Asfar untuk kita bersama-sama sekali lagi, kali kedua untuk Quran Hour. Seperti biasa, Quran Hour kita akan menjemput Qari untuk membaca surah ataupun ayat-ayat yang terpilih, dan saya akan memberikan tafsir yang dikeluarkan oleh pihak yang bertanggungjawab mengenai ayat-ayat tersebut. Ustaz, sihat? Alhamdulillah, sihat. Zuan sihat, Alhamdulillah. Bagaimana program 10 malam terakhir? Ada apa-apa program yang Ustaz ada ke? Ada jugalah, tapi tak banyak lah. Banyak program sendiri lah. Memandangkan kita berada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita nasihat sama sendirilah, mungkin kita boleh memperbanyakkan amal ibadat. Jangan hanya memandang untuk cari malam Lailatul Qadar, tapi kalau boleh 10 malam terakhir tu kita pecut seboleh-bolehnya untuk kita cover lah. Boleh dikatakan cover setahunan lah sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Itu pun kita tak pasti sama ada Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir ataupun kita boleh berjumpa lagi Ramadan yang akan datang pada tahun hadapan. Kita berdoa semoga kita diberikan umur yang panjang untuk kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaAllah saya doakan apa yang tuan-tuan dan perempuan lakukan pada bulan Ramadan ini dengan ikhlas. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan yang tuan-tuan dan perempuan buat sepanjang bulan Ramadan. Hari ini saya dengan Ustaz yang akan membaca ayat Al-Quran. Iaitu hari ini kita terus ke surah Al-Qadar. Ada 5 ayat. Ustaz akan memperdengarkan, mungkin bersama adik Ahmad Asfar, dan memperdengarkan dengan bacaan taranum ataupun qiraat pada hari ini, dan kita akan membincangkanlah apa kelebihan, apa yang perlu kita buat dalam 10 malam terakhir melalui surah Al-Qadar ini ataupun malam Lailatul Qadar lah, lebih senang untuk kita faham. Ustaz, boleh kita start? Okey, boleh. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Ustaz Azra'i Abdul Wahab untuk memperdengarkan bacaan Quran surah Al-Qadar yang bermaksud kemuliaan yang diturunkan di Mekah, surah yang ke-97 yang mempunyai 5 ayat. Dengan tanpa membuasa, tafadhal masykur Ustaz. Memandangkan ayat ni 5 ayat Ringkas. Kita akan ulang-ulang lah punya. Boleh memprogram taranum yang berbeza lah mungkin kita akan buat secara mujawad ataupun bertaranum dan juga secara murattal
okey, kita baca secara jawab dulu Alright, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Allah. سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah. Bila terjemahan? Okey, okey, untuk terjemahan surah Al-Qadar, iaitu yang ayat pertama, Allah bercerita sungguhnya kami telah menurunkan iaitu kitab terakhir iaitu Al-Quran Karim pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu juga para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dan ayat terakhir, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan banyak yang kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Salah satunya iaitu malam Lailatul Qadar. Betul, Ustaz? Okey, saya nak tanya Ustaz, apa yang kita boleh ringkaskan cerita tentang malam Lailatul Qadar? Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين يا رب العالمين. Baik, kasih kepada Tuan, rakan-rakan di IG dan juga pihak yang menyebut saya. InsyaAllah kita akan sama-sama kongsikan berkenaan dengan Lailatul Qadar ataupun yang terdapat dalam surah Al-Qadar ini dengan beberapa pengisiannya dan juga terutama sekali dalam bentuk kita santai-santai, kita bincang terutama sekali dalam taranum dengan ilmu taranum, ilmu suara dan sebagainya. Okey, berkenaan dengan keistimewaan malam Al-Qadar, seperti mana yang kita tahu, malam Al-Qadar ini adalah satu malam yang mana Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita umat Islam ini sebagai satu bonus, sebagai satu bonus yang mana tidak ada pada bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan saja. Terdapat banyak hadis yang mengatakan tentang kemuliaan malam Al-Qadar ini, dan waktu mana kita nak cari, dan juga ada hadis juga yang mengatakan pada 10 malam terakhir, kalau tak larat sangat malam yang ganjil. Jadi seelok-eloknya satu bulan sebenarnya, tapi kita lebih tumpu kepada 10 malam yang terakhir,
sebab ada hadis yang mengatakan Nabi pada 10 malam yang terakhir dia banyak berqiyamul lail. Jadi disebabkan itu ramai orang awam kita terus fokus kepada 10 malam terakhir. Tetapi secara umumnya malam Al-Qadar ini adalah pada bulan Ramadan. Kerana bulan puasa 30 hari tu kalau boleh 30 hari itulah qiyamul lail. Sebab sekarang kita tumpu kepada 10 malam terakhir. Tapi nak cantik lagi pokoklah tak dapat kan. Pokoklah kita risau 10 malam terakhir pun pokok tak dapat, kemungkinan besar juga malam yang lain. Baik. Jadi malam Al-Qadar ini kalau kita tengok dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan inna anzalnahu itu ialah Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada satu malam yang penuh barakah. Malam apa tu? Itulah malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang diturunkan kepada kita Al-Quran. Yang seperti mana yang kita tahu, Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Secara berperingkat selama 23 tahun. 23 tahun. Jadi Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW mengikut peristiwa yang berlaku pada zaman tersebut. Mengikut pada zaman tersebut. Jadi seperti mana yang kita tahu, pada mula-mula Nabi Muhammad SAW menerima wahyu daripada malaikat Jibril yang memberi wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana pada malam tersebut Nabi Muhammad itu dipaksa. Saya boleh gunakan kalimah dipaksa. Sebab apa? Sebab kisahnya dia kata Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi kata la ana la biqari, aku tak tahu nak baca. Di mana kita tahu Nabi pada zaman tersebut diistilahkan sebagai ummi. Maka ummi ibu tu, mak tu bukan ummi. Dalam surah Jumaah ada ummiyun. Jadi ummi ni maknanya kalau kita istilahkan zaman kita adalah buta huruf lah. Buta huruf, jadi tak tahu langsung nak baca huruf alif, ba, ta, sa, tak tahu. Waktu tu ABC memang tak ada lah. Tak tahu langsung. Jadi macam mana dia nak baca? Begitulah. Maksudnya kita ni sebagai manusia yang tak tahu apa, mau tak mau kena juga belajar. Ini adalah dalam konteks ilmu pendidikan lah. Ilmu pendidikan, mau tak mau kita kena belajar ABC ke 1, 2, 3, kemudian alif bata, itu semua kita kena belajar. Ini dalam konteks sebagai dalam pendidikan. Baik. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW ini dipaksa, la ana la biqara'i, dia kata dekat malaikat, aku tak tahu nak baca. Malaikat peluk sampai dikatakan bunyi tulang belakang dia. Bunyi tulang belakang dia tu nak menunjukkan bahawa malaikat Nabi itu dipaksa oleh malaikat untuk membaca. Seperti kita tahu daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Baik. Jadi malam itulah, malam Al-Qadar itulah diturunkan Al-Quran kepada kita, yang mana seperti mana kita tahu tadi, dia turunkan secara berangsur-angsur. Dia tidak turun selepuk, kata selepuk. Adalah proses dia, proses yang kita tahu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, yang kita dah baca pada minggu lalu. Jadi di situlah pada malam tersebutlah Al-Quran itu diturunkan. Baik. Kemudian seterusnya dijanjikan kepada kita lagi, iaitu malam yang orang kata apa, alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan kita itu lebih baik daripada 1000 bulan, bersamaan dengan 83 tahun. Jadi di sinilah kita dapat mengetahui bahawa ini tawaran yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ni bukan jalan-jalan tawaran. 83 tahun. Orang kata apa, kalau
standard kita hidup sekarang ni 60 tahun lah. 60 tahun. 60 tahun. Maksudnya kita beribadat umur 60 tahun pun tak dapat mencapai lagi kelebihan yang Allah bagi ni. Jadi nak kita pada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni satu hadiah, satu tawaran yang sangat hebat untuk satu malam tu saja. Untuk satu malam tu saja, dengan ibadat satu malam tu saja, kita seolah-olah kita telah beramal, beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala 83 tahun. Tetapi dia adalah proses-proses dia, ya. Dia ada proses-proses dia kena ada, orang kata apa, macam kalau kita kena dia ada cara-cara dia. Jadi cara-cara dia macam biasalah, apa yang kita buat tu kita kena lipat gandakan lagi. Kalau kita bersedekah, kita kena lipat gandakan lagi sedekah kita. Kalau kita baca Quran, kita lipat gandakan lagi baca Quran kita. Jadi itulah cara-caranya, ya. Kita buat baik, sebelum ni kita buat baik pada mak ayah kita seminggu sekali. Sekarang ni setiap hari. Itulah amalan-amalan yang kita baik kita buat tu, yang sunat kita wajibkan. Wajibkan atas diri kita lah, dengan wajibkan atas orang lain, tak pasal-pasal kan. Jadi sebabkan bulan Ramadan ini kita tambahkan lagi amalan-amalan kita. Jadi itulah yang insya-Allah yang akan menyebabkan kita akan mendapat malam Lailatul Qadar. Sebab tu orang kata malam Lailatul Qadar, sebenarnya malam Al-Qadar dah cukup. Sebab malam tu dah malam, Lailatul malam pula. Itu Qadar lagi, jadi malam Qadar banyak. Tapi biasalah kita orang Melayu kan, kita nak orang kata apa, macam dah nama dia Fadil, Al-Fadil, Ustaz Fadil, banyak Fadil. Yang mulia, Ustaz mulia. Tak apalah. Okey. Jadi pada malam tersebut telah diperintahkan malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ar-ruh tu sebenarnya malaikat Jibril. Kadang-kadang orang memang tak faham, roh ni roh macam roh lah kan. Sebenarnya roh tu adalah malaikat Jibril yang membawa panji-panji. Sebab tu dia ceritakan, kalau tak silap 10,000 malaikat yang ikut dia. Allah. Ada kitab yang mengatakan 10,000 malaikat ikut malaikat Jibril ni dengan dia turun ke bumi ini. Dan malaikat Jibril ni sebagai pembawa panji-panji. Kalau kita kan panji-panji tu macam orang panggil bendera tu kan. Kalau nak perang kan, nak perang kan dia pegang satu bendera. Kalau biasanya yang ketua lah kat depan, yang pegang bendera, yang naik kuda kan, dudak pegang bawa bendera tu. Itulah panji-panji tu orang kata. Okey. Jadi biizni rabbihim. Kenapa pula dengan izin Tuhannya ni? Jadi kita pun tahu sebenarnya malaikat-malaikat ni dia ada tugas-tugasan dia yang tersendiri. Ya, yang kita biasa tahu adalah 10 malaikat saja. Sebenarnya beribu-ribu lagi malaikat yang mengawal kita ni. Ya. Jadi masing-masing dia ada tugas yang masing-masing. Maknanya pada hari itu dia telah diberi pelepasan. Sama ada half day ke full day ke, oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi pelepasan untuk dia menjalankan tanggungjawab memberi kemuliaan kepada orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi kita sepatutnya kita merasa bangga dan kita merasa berbesar hati. Sebab apa? Sebab malaikat sendiri turun. Malaikat yang masing-masing menjaga sudut masing-masing, menjaga bahagian masing-masing. Tetapi pada kali ini mereka menumpukan kepada kita orang yang beribadah pada malam tersebut. Jadi itulah dikatakan malam penuh sejahtera. Malam penuh sejahtera. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, jadi sehingga terbit fajar. Maknanya daripada awal malam hingga hujung malam lah, itulah. Maksudnya terbit fajar, maknanya sebelum subuh lah. Subuh dah tak ada lah. Kan bila subuh kan fajar dah terbit. Dekat situ je lah. Jangan kita anggap apa pukul 10 pagi saya sambil duha kan, duha tak berhenti, solat tak berhenti. Member tanya pula buat apa, nak tunggu Lailatul Qadar. Nama pun Lailatul Qadar malam. Kalau pagi kita nama Lailatul Qadar lah.
Betul. Okey, Mak pun dah mengantuk ni. Ada orang komen tu. Dia tak tidur. Saya saja nak bagi dia ni. Kita tengokkan dia bacakan. Boleh. Okey, Ahmad. Contoh Ahmad ikut ada orang komen ni. Ada orang komen. Ahmad ngantuk ke tu? Betul ngantuk ni dah tidur lah ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cuba Mat, pelan sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Nama semua lah ini. Hidung dia tersumbat. Allah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وما أدراك ما ليلة القدر. Allah. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Okay, seterusnya kita ambil murattal pula. Tadi saya bawa bayati saya campur dengan toba. Bayati campur dengan toba. Okay, yang ni kita ambil bayati secara murattal. Mungkin orang di luar sana dia nampak macam mujawad ni ataupun taranum ni dia agak susah. Macam nak bertanding pula Ini kita buat untuk kita solat nanti untuk bertadarus, untuk solat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر.
ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Ya Ustaz, saya ada persoalan sikit. Ada dululah masa saya muda-muda dulu. Ada orang cakap malam Lailatul Qadar ni hanya turun pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adakah itu benar ataupun malam ni diberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW sampai ke hari kiamat? Okey, dapat daripada mana tu? Allah Akbar. Banyak kawan-kawan yang kadang-kadang kita rasa macam pelik. Tapi itulah soalan yang pelik yang pernah saya dengar lah. Itulah, saya pun pelik juga mendengar ni. Okey, malam Lailatul Qadar seperti mana yang kita tahu sebab apabila kita tengok kepada dalam Al-Quran sendiri, seperti mana yang kita tahu, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada cacat celanya, tidak boleh lawan lah. Maksudnya daripada zaman Rasulullah SAW sendiri sehingga ke akhir zaman masih valid lagi Al-Quran ni. Maknanya kalau dah tidak ada Al-Qadar, hanya ada pada zaman Nabi saja, buat apa kita gunakan Al-Quran lagi? Betul. Mana? Buat apa kita baca Quran lagi? Sebab dah tak valid dah dengan zaman kita. Betul. Jadi cerita pada kita bahawa inilah zaman yang Nabi Muhammad SAW ni dia mengatakan zaman kita inilah yang zaman yang sangat beruntung. Sangat beruntung. Saya pun pernah dengar pada orang kata zaman Nabi dulu, nampak Lailatul Qadar tu mudah-mudah je. Sampai sembahyang nampak je. Kan kata tengah minum, nampak apa nama tanda-tanda semua dah ada. Jadi itu zaman dulu. Kita tahu lah macam mana. Cuma nak cerita dari sudut validnya Lailatul Qadar ini, dia sepanjang zaman. Yang kita fokuskan contohnya pada bulan Ramadan, pada malam hari. Bulan Ramadan pada malam hari. Macam kita bincang tadi soal 10 malam terakhir, malam ganjil dan sebagainya, itu adalah berdasarkan kepada hadis-hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang mana mengatakan pada malam-malam tersebut Nabi melipat gandakan amal ibadatnya. Jadi nak cerita pada kita bahawa malam Al-Qadar ni seperti mana yang Tuan cerita tadi, memang bukan hanya pada zaman Nabi saja, tetapi sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Wallahu lagi satu bagi saya lah, betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kat kita. Dia bagi lagi keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kelebihan dalam banyak kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi yang terdahulu, saya rasa umat Nabi Muhammad SAW inilah yang diberikan kelebihan yang berlipat kali ganda, terutamanya pada bulan Ramadan lah. Saya rasa nak tunjuk kata Allah dah bagi banyak jalan untuk kita rebut ganjaran untuk beribadat kepada Allah. Tapi kalau kita masih lagi ragu-ragu dan kita masih lagi dalam proses untuk betul ke tak Ramadan tu ada malam Qadar, itu sangat-sangat pelik lah. Dan kita sepatutnya kita kena
yakin. Sebab itu berdasarkan dalam rukun iman lah kita percaya pada Ya. benda yang right. Okay, selain saya nak tanya sikit Ustaz lah, tanda-tanda yang macam-macam tanda yang kita dapat daripada mulut orang sebenarnya, yang kata tenang itu mungkin dalam hadis, dia malam tu tenang, malam tu macam tak ada panas sangat, dia tak ada sejuk sangat, dia macam chill-chill ke. Apa tanda-tanda yang orang nak cari sebenarnya itu adalah malam Lailatul Qadar, malam Qadar? Okey, sebenarnya kalau kita nak cerita tanda-tanda ni, banyak lebih kepada panggil Israiliyat lah, lebih kepada yang menambah, menambah tambah. Dan Israiliyat ni tak semestinya betul semua dan tak semestinya salah semua. Dia contohnya macam cerita pasal cerita pasal Hawa yang dengan Nabi Adam. Katakanlah bila dia makan buah khaldun itu, maka dia ditimbul kat dada dia tu. Jadi ada yang cerita yang pasal buah khaldun tu, nama buah sendiri pun ada banyak buah. Buah ada 3-4 nama buah. Kalau kita yang kita tahu adalah khaldun sahaja. Lepas tu cerita pasal Balqis dengan Nabi Sulaiman, apabila dia lalu dia istana Nabi Sulaiman tu yang nampak macam air berkaca. Nampak air berkaca tu, dia nampak dia punya betis dia sendiri kan. Bila nampak bawah kan, nampak betis dia. Kemudian ada pula cerita dia mencukur betis dia lah macam-macam. Sebab itulah nampak putih. Itu cerita Israiliyat lah. Okey, kalau nak cerita pada malam Al-Qadar, tanda-tanda yang kita dengar, sebab saya tak pernah dapat lagi malam Qadar, itu saya tak tahu nak cerita. Jadi yang orang kata semua pokok tunduk, semua sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam itu tenang, senyap sunyi. Dan sebenarnya Al-Qadar ni dia sekejap mata saja, kejap saja. Ada juga yang cerita dia nampak Al-Qadar ni, malam Qadar tu nampak tanda-tanda tu, dia beritahu member dia kejut member dia. Waktu member dia bangun, dah tak ada. Tak sempat nak beritahu. Jadi kalau kita nak cerita apa itu, mungkin antara tanda-tanda yang besar lah, tanda-tanda yang besar lah. Sebab kadang-kadang tu kalau kita nak tengok dari sudut muka bumi ni bulat. Kalau gitu orang yang bekerja malam dia akan dapat malam Qadar lah. Betul. Sebab dia tak tidur-tidur. Jadi dia bekerja sambil-sambil tu dia istighfar, dia buat ibadah dan sebagainya. Maknanya dia memang dapat malam Qadar lah. Betul. Kalau ikut begitulah. Macam di Mekah kan, di Mekah orang tawaf tu mana ada pernah berhenti. Betul. Tak pernah berhenti tawaf tu. Tambah kalau tawaf untuk bulan puasa ni dan untuk kerja Ramadan ni, Al-Qadar ni, tawaf daripada malam sampai pagi esok, tawaf saja. Makanya dia akan dapat Qadar lah. Jadi juga. Jadi sebenarnya bergantung kepada situasi. Sebab itulah Allah kata buat je amalan pada malam tersebut, buat je. Jangan fikir tanda-tanda, jangan fikir dapat ke tidak. Soal tu kita tak tahu. Kalau gitu di Madinah, yang kita duduk sibuk-sibuk pergi ke pergi nak ziarah Nabi dan sebagainya, kalau itu di Madinah pengawal tu selalu dapat tengok. Betul. Kalau di Mekah pun pengawal tu selalu dapat buat haji, selalu dapat buat umrah. Mana dia dapat masuk surga seorang diri. Tak boleh kira macam tu. Betul. Tak boleh kira macam tu. Jadi dalam konteks ni Allah Subhanahu Wa Taala nak kita tu sentiasa beringat-ingat, jangan labur. Kadang tu kita punya buat ibadah tu daripada awal untuk puasa, buat ibadah banyak-banyak, ngaji banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, berzikir banyak-banyak, sampai 5 minit sebelum imsak, kita adalah buat sikit, mengutuk orang sikit. Habis daripada pahala kita dah tak dapat dah lah. Tak dapat apa? Tak dapat Qadar tu, tak dapat lah, rugi lah. Sebab tu nak kata jangan kita leka, jangan kita kosongkan malam kita tu
dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak cerita tanda-tanda tu saya tak beranilah, maksudnya tak berani nak secara begitu jelas. Sebab apa? Sebab ini milik Allah. Rahsia yang Allah yang simpan. Hanya orang yang bertuah saja dapat. Allah. Boleh saya letak macam ni, kalau boleh lah saya cakap macam ni, bulan Ramadan ni sebagai madrasah yang kita tahu, sebagai satu training untuk kita beribadat pada bulan-bulan yang akan datang. Kalau boleh, bila masuknya bulan Ramadan ni, kita jangan tertumpu pada bulan ataupun malam qadar sahaja. Kalau boleh, Allah bukan nak suruh kita beribadat pada malam qadar sahaja. Allah nak kita beribadat sepanjang masa supaya kita dapat ganjaran yang mana bukan pada malam qadar ya. Malam qadar tu macam advantage, bonus lah pada umat Nabi Muhammad ataupun hamba Allah SWT. So kalau nak beribadat untuk dapatkan malam qadar saja, maybe kita dapat malam tu je. Tapi malam-malam yang akan datang tu kita tak dapat, sebab kita punya, bagi saya, kalau boleh nak beribadat, kita teruskan malam-malam kita baca Quran, malam-malam kita tambahkan solat tahajud, kita solat tasbih ke. Kalau boleh kita istiqamah lah dalam benda tu. Walaupun sukar untuk istiqamah, tapi kalau kita bersungguh-sungguh, kita ada niat betul-betul, maybe Allah akan ambil kira benda tersebut. Jadi nasihat saya kepada semua dan diri saya, kalau kita nak beribadat tu jangan berkira-kira lah untuk malam yang tertentu sahaja. Kalau boleh, everyday kita teruskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, antaranya sebab dia dah beribadat tu, dia dah dapat dah 1000 bulan, dah dapat 83 tahun tu, jadi dia tak payah buat apa lah. Lepas tu dia relax lah. Dia nak buat dosa ke apa-apa, dia buat lah. Sebab apa? Sebab dia dah dapat 83 tahun tu. Allah Allah. Ada itulah kelebihan. Kita gaji sikit lagi, Tuan. Boleh, no problem. Mungkin kita buat lagu lain ke Ustaz, dia buka lagu lain. Kita buat lagu lain. Kita buat lagu ras. Kita buat lagu ras. Okey, lagu ras أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Allah. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Allah. سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah. Saya teruskan lagu lain pula. Tahu amat pergi air jiharkah? Jiharkah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه
القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الله. سلام هي حتى مطلع الفجر الله. صدق الله العظيم. tamat. Dihafkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر الله. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الله. سلام هي حتى مطلع الفجر الله. صدق الله العظيم. Okey, kita ambil satu lagi. Ras. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر Correct. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير
Allah. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Ustaz, anak Ustaz ni, adik Ahmad Asfar ni, walaupun tak sihat, suara dia Allah SWT, saya doakan Saya hidung lah. Saya semua kan. dia bukan resdung lah, dia Tak. sesungguh. Bangun sahur tadi tiba-tiba je. Tidur tak Allah. cukup ni. Yang tidur tak cukup, banyak main lah. Allah. Banyak main Roblox lah. Saya doakan supaya adik Asfar sihat, diberikan kurniaan daripada Allah SWT untuk terus sihat dan memberikan kebaikan kepada semua orang yang dengar. Walaupun tak sihat, adik Asfar menunjukkan kata nak baca Quran bukan time sihat je, dan tak sihat pun boleh baca juga sebenarnya. Okay Ustaz, kita ada lagi 9 minit. Sebenarnya saya nak minta, ni mungkin terakhir lah saya nak live dengan Ustaz. Saya nak minta Ustaz doakan sempena bulan Ramadan, insyaAllah, untuk Ustaz lead doa kepada saya, kepada semua orang yang mendengar dan melihat, yang share program ni, supaya kita diberikan keberkatan dan diberikan ganjaran yang berterusan lah. Tafadhal Ustaz. إله النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين الكربيين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات. شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم إخواننا وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, sebelum kita tamatkan, saya ada satu soalan ni daripada penonton sebenarnya. Dia tanya satu soalan, mungkin Ustaz boleh jawab lah kot. Dia tanya, adakah
wanita yang mengalami haid terhalang untuk mendapatkan kelebihan malam qadar? Oh, tu soalan dia. Ya, itu soalan. Oh, sebenarnya tak ada pun. Maksudnya tak ada yang mengatakan bahawa wanita yang haid tak dapat Lailatul Qadar. Tak ada. Setakat ni tak ada lah apa dalil-dalil yang mengatakan itu. Cuma maknanya siapa yang amal ibadat tak semestinya lah apa amal ibadat tu yang baca Quran dan sebagainya, memasak pun takkan masa tengah malam kan. Ya, sahur. Jadi antara perkara-perkara yang baik yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran pada malam Qadar itu. Tak maknanya seolah kita kalau istilah emansipasi. Emansipasi maknanya kita macam meletakkan wanita ini di tempat yang lain. Sebab dia orang sebenarnya pun manusia juga sama dengan kita juga, lelaki. Betul. Dan mendapat kelebihan yang mana kelebihan itu mungkin lelaki tak mampu buat. Ya, mungkin lelaki tak mampu buat, tak mampu nak bangun subuh, nak bangun sahur dan sebagainya, tetapi perempuan mampu buat. Itu adalah kelebihan yang dia orang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka. Ya. Jadi kalau nak tanya saya, adakah perkara-perkara itu menghalang? Tidak menghalang. Banyak lagi cara lain yang boleh buat. Ya, banyak lagi cara lain yang boleh buat untuk menambahkan malam Qadar tersebut. Wallahu a'lam. Kita tak boleh ketumpukan ibadat tu hanya kepada solat. Kita buat kebaikan tu semuanya itu ibadat. Maybe itu yang maksud Ustaz, betul? Ya. Berzikir, istighfar, masak, buat kuih, macam-macam. Lagi-lagi kalau yang dah kahwin, layan isteri, layan suami, itu pun dikira sebagai satu ibadat lah, yang mungkin akan dikira sebagai satu ibadat oleh Allah SWT. Baiklah Ustaz, kita dah hampir ke penghujung lah. Maybe lepas ni kita akan jumpa lagi pada program yang akan datang, pada bulan yang akan datang. InsyaAllah saya memohon agar program baik sebegini dianjurkan oleh The Journey Ar-Rahman Syurga bersama dengan Tartil AI diteruskan pada bulan-bulan yang akan datang. Tak tumpu pada bulan Ramadan. Kita nak benda tu terus istiqamah untuk memberikan penerangan dan nasihat kepada saya, kepada semua orang sepanjang manusia. Sebab kita manusia, kita perlukan nasihat sentiasa supaya kita terus istiqamah, kita terus untuk beribadat kepada Allah SWT. Saya doa sebegitulah. Mungkin lepas ni saya boleh jumpa Ustaz dekat Facebook ke, untuk kita host ataupun jumpa live. Mana tahu itu dengan izin Allah. Saya pun nak jumpa depan ayah saudara saya. InsyaAllah itu saja daripada saya. The next one kita akan jumpa pada hari Rabu bersama dengan Farahatul untuk Quran awal yang terakhir pada bulan yang mubarak ini. InsyaAllah yang mana-mana yang tahu, yang ingin lihat dan dengar saudari Farahatul untuk mengalunkan bacaan Quran, sila jumpa pada hari Rabu lah, seperti biasa pukul 12 hingga pukul 1 tengah hari. Okay, setakat itu saja hari ini untuk kita sama-sama mentelaah ataupun meneliti apa yang tersirat dalam surah Al-Qadar sebentar tadi bersama dengan Ustaz Azra'i Abdul Haq dan adik Ahmad Asfar. Maybe depan kita buat live dengan adik Asfar pula kot. InsyaAllah. Masalah dia tak pandai nak cakap begini. Tak apa. Nanti dia besar dia pun dia macam dia cakap tinggi je. Allah Akbar. Baiklah Ustaz, setakat itu saja. Saya mohon maaf kalau ada saya tersalah cakap ataupun tersalah info kepada semua yang Ustaz. Yang buruk itu datang daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustaz. Terima kasih.